Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu untuk kita sama-sama berada dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kepada pengajian kitab kita Hidayatus Sibyan, kepada tajuk yang kita berhenti pada kuliah yang sebelum ini, iaitu perkara yang berkaitan dengan solat jamak dan qasar. Dan malam ni kita akan sambung syarat qasar yang kelima. Syarat untuk mengharuskan sembahyang qasar. Mengharuskan maknanya membolehkan seseorang itu untuk solat qasar. Mana kata kalau tak cukup syarat yang telah ditetapkan ini, maknanya dia qasar tapi syaratnya tak cukup. Tak ada syarat yang ditetapkan ini, maka qasarnya itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semayangnya itu dikira sebagai tidak cukup. Semayang tu dikira sebagai tidak cukup rakaat lah. Sebab sepatutnya dia semayang 4, tapi dia semayangnya 2 je. Sebab tu kita nak kena tahu kita ni boleh tak qasar. Jangan kita buat dosa dengan kita qasar tempat kita tak boleh qasar. Jadi dosalah di akhirat besok-besok. Semayang sepatutnya kita semayang 4, kita semayang 2. Mana boleh gitu? Sebab tu nak kena tahu mana boleh, mana tak boleh. Jadi malam ni kita sambung kepada syarat yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Kelimanya daripada syarat yang ada 12 semua syarat tu, bahawa qasad ia dengan safarnya itu akan tempat yang tertentu. Maksudnya dia nak pergi ada tempat yang khusus. Maknanya ada maqsid, dalam bahasa Arab disebut maqsid. Maksudnya tempat tujuan tu ada, dia nak pergi ke mana. Orang yang berjalan tak ada tempat tujuan ni dia panggil haim. Itu istilah dia haim. Haim ni maknanya dia berjalan walaupun dia dah mengelilingi dunia, dah pusing satu dunia dah sekalipun, tapi dia tak tahu nak pergi ke mana. Macam orang gila tuan-tuan, berjalan je, merayap daripada Johor sampai Kelantan, daripada Kelantan pergi ke Kedah, tak tahu ke mana tu, merayap je. Boleh qasar ke? Tak boleh lah. Pertama pasal dia tak tahu tempat, yang kedua dia orang gila, memang tak wajib sembahyang pun. Tapi nak ceritanya kalau orang jenis berjalan macam tu. Jadi ulama buat misal kita cari orang hilang. Dulu-dulu kan ramai orang hilang tuan-tuan semua. Hilang tak tahu nak cari ke mana. Sekarang ni pun ada juga orang hilang, tapi tak sebanyak dulu. Dulu orang hilang, pergi ke Singapura, orang Kelantan contoh pergi Singapura kerja, tak balik-balik. 3, 4, 5, 6 tahun tak balik.
Jadi orang ni pun pergilah nak cari. Cari tak tahu nak cari ke mana lah. Cari ke sana, cari ke sini. Dia tak tahu tempat dia nak pergi. Walaupun dia dah berjalan beratus-ratus kilometer, dia tak boleh qasar. Kenapa dia tak boleh qasar? Kerana dia tak tahu dia nak pergi ke mana. Dia tak tahu pun tempat orang hilang tu duduk ke mana. Kalau dia tahu, orang kata kat dia, ni si fulan ni ada, aku jumpa hari tu duduk kat Selayang. Dianya daripada Kelantan. Si fulan ni ada, aku jumpa duduk kat Selayang hari tu. Jadi dia pun datanglah daripada Kelantan ke Selayang nak cari si fulan ni tadi. Maka pada waktu itu dia boleh qasar. Sebab apa? Sebab dia ada destinasi dia. Selayang dia nak datang tu. Walaupun dia tak tahu tempat khusus Selayang tu di mana. Selayang fasa 2A ke? Selayang fasa 2B ke? Selayang Indah ke? Bandar Baru Selayang ke? Oh banyak Selayang. Selayang Pandang. Jadi macam-macam. Tetapi dia ada dah tempat khusus. Mana Selayang tu ada tempat khusus lah. Sekurang-kurangnya ada tempat khusus macam tu. Sudah tidak kata tidak haram lah, bolehlah dia nak qasar tadi. Dah jadi haruslah dia qasar. Jadi kalau dia tidak ada tempat yang khusus, tak boleh. Jadi kena ingat, kita nak pergi itu kena ada destinasi. Melainkan kalau orang tu dia ni ikut orang. Melainkan kalau dia ni ikut orang. Misalnya seperti seorang isteri. Isteri ikut suami. Ataupun tentera ikut panglima perang dia. Panglima dia bawa. Panglima tak bagi tahu. Pusat 33 Pusat 33 baris yang keempat dari baris yang kelima daripada atas. Muka surat 33 baris muka surat 23. Surat 23 baris yang kelima daripada atas. Misalnya isteri, suami dia bawa dia berjalan. Isteri zaman dulu ni. Isteri zaman sekarang ni mesti tanya dulu, abang nak bawa saya ke mana? Tak tahu saya nak tak nak ikut, kata dia. Ni zaman sekarang. Zaman dulu, mai nak pergi? Mai ikut je. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, zaman sudah berubah. Tadi dia pun bawa lah isteri dia berjalan. Isteri dia tak tahu. Maka isteri dia tadi tak boleh nak qasar melainkan dah lepas 2 marhalah baru boleh. Maknanya suami dia ni katalah nak bawa pergi Johor. Daripada Kedah nak bawa pergi Johor. Tapi tak cakap. Mai ikut saya, kata dia. Kena ikut. Ini arahan saya. Jadi arahan kena ikutlah arahan suami. Maka dia pun jalan naik kereta. Tak tahu ke mana. Jalan. Suami dia daripada Kedah sampai ke tengah jalan, tak sampai 2 marhalah lagi, baru keluar tol. Tol apa Kedah mula-mula keluar? Tol Juru ke apa? Keluar tol situ, dia dah boleh qasar. Sebab dia dah keluar daripada kawasan, walaupun tak sampai 2 marhalah lagi. Belum sampai 80 lagi. Tapi dia nak pergi ikut tempat yang lebih 80. Bukan semestinya kita kena lepas 80 baru boleh. Dia keluar saja daripada kawasan, bolehlah. Kawasan perkampungan dia. Yang kita sebut pada kuliah lepas. Tapi isteri dia tadi tak boleh. Melainkan kena lepas 81 kilo. Yang disebut oleh Dr. Wabah Zuhaili lebih kurang 81 kilo. Ada juga ulama kata 96 kilometer. Itu khilaf lah, pasal zaman dulu tak ada kilo. Dah sebut dah, kuliah lepas. Jadi isteri dia tadi ni tak boleh jamak. Tak boleh qasar. Jamak pun tak boleh, qasar pun tak boleh lah. Jadi suami dia boleh sembahyang qasar Allah. Isteri pasal tak tahu nak pergi mana. Dia nak pergi dekat tu je. Lepas Juru tu siap, dia berhenti. Makan misuk. Lepas tu kau nak balik. Jadi tak boleh lah. Sebab dia tak maklum, dia tak tahu. Jadi dah berjalan sampai lebih pada 81 km. Barulah si isteri tadi boleh qasar dan boleh jamak. Sebab dah melepasi 2 marhalah. Sebab apa? Sebab dia ikut orang. Tapi kita yang tak ikut orang, kita berjalan sendiri, jalanlah beratus-ratus kilometer pun tak boleh nak qasar, selagi mana kita tidak ada maksud, tak ada destinasi yang khusus. Tak ada tujuan yang khusus. Mana kita nak pergi tadi. Itu syarat qasar yang kelima. Boleh InsyaAllah.
Syarat yang keenamnya, bahawa tiada berimam ia dengan orang yang dijahil akan safarnya. Jangan kita ikut orang yang kita tak tahu dia ni musafir ke tak musafir. Kalau kita ikut orang ni dan kita tak tahu dia ni musafir atau tak musafir, mana kita tak boleh qasar. Contohlah kita berhenti ke RNR. Kita pun tengok orang ni, dia ni musafir ke tak musafir? Kita mengangkat takbir, Allahu Akbar, kita tak boleh apa? Kita tak boleh niat qasar. Sebab kita tak tahu ni, imam ni musafir ke tak musafir. Tak semestinya dia berhenti di RNR, dia musafir. Maka wajib kita niat 4 rakaat. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, berhenti sembahyang di RNR, tuan-tuan nak berimam orang yang kita tak tahu dia musafir. Sebab tu dia kata, apa ayat dia? Bahawa tiada berimam, mana jangan ikut imam, orang yang dijahil akan safar ni, yang kita tak tahu dia ni musafir. Sama ada dia betul musafir ke, tak kisah, kita tak tahu dia musafir. Sama ada kita tanya dulu sebelum sembahyang, bang, musafir ke? Musafir saya. Ataupun masa tengah jalan tadi duk berlumbur dengan kita. Keluar daripada Kelantan tu berlumbur. Dia sejak kita ke depan, dia ke depan tuan-tuan semua. Sampai ke RNR Gombak, kereta ni tadi ya. Abang tadi berlumbur saya. Ya tahulah musafir sekali. Maknanya kita tahu dia ni musafir, baru boleh kita qasar. Sekiranya kita tak maklum yang dia ni musafir, tak boleh kita niat qasar. Takdir kata memang dia sembahyang 2, wajib kita sembahyang 4. Rupa-rupanya dia musafir, la ilaha illallah. Sembahyang 2 dia, wajib kita sembahyang 4. Pasal apa? Pasal masa kita angkat takbir tadi, Allahu Akbar, kita tak tahu dia ni musafir. Jadi ala kulli hal, pendek cerita, kalau kita nak berjemaah di RNR, elok kita berjemaah dengan geng kita. Sama-sama yang musafir dengan kita. Yang kita tahu dia ni orang musafir dengan kita, baru kita boleh qasar. Ramai orang, tuan-tuan semua, dia tengok saja orang sembahyang berjemaah di RNR, dia pun ikut. Kalau ikut pendapat mazhab Syafi'i, tak boleh qasar kita. Sebab kita pun tak maklum. Kita tak tahu. Yang dia qasar sungguh ke tak sungguh, itu bab lain. Masa kita angkat takbir tu, kita tak tahu dia ni musafir. Itu yang penting. Masa kita angkat takbir, mesti kita tahu dia ni orang musafir. Musafir yang boleh qasar 80 km lebih, 81 tadi. 2 marhalah. Baru boleh kita qasar. Macam mana tuan-tuan semua? Banyak kita berhenti RNR, kita main ikut je. Kita tak tahu dia qasar, dia musafir. Walaupun betul dia musafir. Tapi kita tak tahu. Dia tak tulis pun kat belakang dia, saya musafir. Kalau dia tulis kat belakang, I am musafir, tak apa. Tengok sekali lagi saya ulang. Bahawa tiada berimam ia orang yang nak qasar tadi, dengan orang yang dijahil. Mana orang yang tidak diketahui akan safarnya. Dia tu musafir. Tak tahu dia ni musafir. Kalau bahawa dia diikut orang macam tu, tak boleh. Syarat dia, jangan diikut orang yang tidak diketahui safarnya. Hendaklah diikut orang yang kita tahu bahawasanya dia sedang musafir. Sebab apa tuan-tuan semua? Dalam kaedah fiqh dia panggil apa? Ar-rukhsatu la yusaru ilaiha illa bil yakin. Itu kaedah fiqh. Rukhsah tidak akan jadi melainkan dengan yakin. Semayang qasar ni rukhsah, keringanan. Rukhsah ni bahasa Arab, Melayunya ringan. Asalnya fiqh semayang ni 4. Tapi Allah Ta'ala bagi ringan kepada kita, bila musafir boleh buat 2. Rukhsah ni nak buat ni mesti dengan yakin. Makna kena yakin orang kita ikut ni musafir. Kalau tak yakin tak boleh. Sebab itu tuan-tuan semua, benda-benda rukhsah dalam fiqh semua kita kena yakin. Nak tayamum tu rukhsah, kena yakin tak ada air. Kalau duk rasa nampak ada bayang-bayang fata morgana tu tak boleh lagi. Duk pada pasir nampak aling-aling bahasa lama. Melayu panggil fata morgana. Kena kita tengok dulu ada air ke tak ada.
Tak boleh kita terus tayamum. Ini ada nampak macam air ni kat tengah padang pasir kan. Dia nampak macam fata morgana gitu. Kena pergi tengok dulu. Oh, tak ada air. Baru boleh tayamum. Tak boleh kata rasa tak ada air kot. Tepuk-tepuk tak sah. Sebab tayamum tu rukhsah. Rukhsah tak boleh buat melainkan dengan yakin. Itu kaedah dia. Mana-mana rukhsah tak boleh dibuat melainkan dengan yakin. Ini kaedah dia, kaedah fiqh. Ar-rukhsatu la yusaru ilaiha illa bil yakin. Rukhsah itu tidak akan jadi melainkan dengan yakin. Okey, ingat. Selesai. Yang ketujuh. Ketujuhnya bahawa tiada berimam ia dengan orang yang sembahyang tamam. Kalau tu imam tadi sembahyang tamam, dia musafir. Kita yakin dia musafir. Karena nak ikut tadi kita kena yakin dia tu orang musafir kan. Faham dah tadi? Kita pula tak tanya dia nak qasar ke nak tamam. Cuma tanya musafir. Musafir bang? Musafir. Okey, kita pun ikut. Rupa-rupanya dia sembahyang 4. Habis rekaan yang ketiga, habis rekaan kedua, dia baca tahiyat awal, dia sambung Allahu Akbar. Apa jadi sembahyang kita? Sembahyang kita wajib ditamamkan sembahyang 4. Walaupun kita niat 2 tadi. Tak boleh kita sembahyang 2. Pasal apa? Pasal bila kita ikut orang yang tamam, wajib kita sembahyang tamam. Walaupun kita ikut tu hujung dah. Kita masuk masbuk, dia duduk tengah tahiyat akhir dah. Kita pun takbir. Allahu Akbar. Kita pun turun duduk tahiyat akhir dengan dia. At-tahiyatul mubarakatuh. Sampai habis, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bangun sambung. Nak sambung berapa tuan-tuan semua? Sambung apa? Nak sambung 4. Tak boleh sambung 2. Saya ikut sikit je tak apa. Tak boleh. Walaupun ikut sikit. Ujung je ikutnya. Orang yang tak sembahyang tamam. Dia tadi, tu imam tadi sembahyang 4. Ikut hujung sikit je. Kita kena sembahyang tamam. Sembahyang 4. Okey, itu kita maklum. Sembahyang fardu maklum. Sembahyang sunat masuk dalam kategori tamam ke tak tamam? Kita masuk surau Ar-Anar. Ada orang ni dia sembahyang ba'diyah zuhur. Dia sembahyang ba'diyah. Dia sembahyang ba'diyah. Kita pun ikut dia. Allahu Akbar 2 rakaat. 2 rakaat tamat dia, kita pun tamat 2 rakaat. Lepas sembahyang dia pun bagi tahu kat kita, "Bang, saya sembahyang ba'diyah zuhur ni." Dah hai. Kata dia ingatkan qasar. Apa jadi sembahyang kita tadi? Ba'diyah zuhur ni sembahyang tamam. Sembahyang sempurna. Sembahyang tamam. Tamam tu maksud sempurna. Tamam lawan dia qasar. Qasar pendek, tamam sempurna. Ba'diyah zuhur 2 rakaat tu sempurna. Dia tidak syarat kata orang sembahyang fardu. Dia kata jangan ikut orang yang sembahyang tamam. Jadi siapa saja sembahyang tamam. Sama ada sembahyang tamam tu fardu, sembahyang tamam sunat. Kita pun ikut lepas 2 rakaat. Apa jadi? Kalau baru saja dia cakap gitu, lepas bagi salam dia pun cakap, "Bang, saya sembahyang ba'diyah zuhur." Kita pun terus masuk dan sambung lagi 2 rakaat. Terus sambung sembahyang. Tak ada masalah. Sebab baru. Kalau dah tengah duduk minum kopi dah, "Bang, sebenarnya tadi saya sembahyang zuhur, ba'diyah zuhur. Bukannya sembahyang qasar." Lah, hai, apa bagi tahu sekarang? Apa jadi sembahyang tadi? Kena sembahyang semula, batal sembahyang tadi. Kalau baru boleh masuk balik dalam sembahyang. Dan dengan syarat cakap pun sikit. Kita lah. Yang tu imam tadi tak apa. Pasal dia dah habis dah sembahyang. Kita belum habis lagi. Pasal kita ada 2 lagi sebenarnya. Dia kata, "Bang, saya ni sembahyang ba'diyah zuhur." "Oh iya ke?" "Oh iya ke?" Okey. Baru sikit. "Oh iya ke?" Tak sampai 6 patah kalimah lagi. Kalau "Oh iya ke?" Kenapalah? Hai tak bagi tahu isyarat apa benda. Allah susahnya. Hai. Panjang pula. Batal lah. Tak boleh. Pasal cakap banyak. Dia cakap sikit boleh. Ini berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW. Satu hari Nabi semayang zuhur atau asar, 2 riwayat. Nabi semayang 2 rakaat. Nabi terlupa. Maka sahabat Nabi tegur, "Ya Rasulullah, adakah semayang ni dipendekkan? Semayang ni dapat hukum baru ke baru pendek ke? Kan wahyu dia tengah turun. Dia boleh berubah hukum. Hukum boleh berubah zaman Nabi."
Mula-mula contoh iddah, orang mati suami, mula-mula iddah dia setahun. Kemudian ditukar hukum dia, dua-dua ayat ni ada dalam Quran. Jadi 4 bulan 10 hari. Sekarang iddah isteri kematian suami 4 bulan 10 hari. Permulaan Islam iddahnya setahun. Tak boleh menikah setahun. Jadi Islam kesian meraihkan, syariat kita meraihkan orang perempuan lama sangat mati suami setahun baru boleh menikah. Dia tak sama perempuan, ada yang perempuan nak cepat menikah, ada yang nak lambat, ada tak nak menikah langsung. Itu beza-beza tuan-tuan semua. Jadi Islam meraihkan duduk tengah-tengah 4 bulan 10 hari. Itu dia panggil nasakh, batal hukum. Jadi sahabat Nabi duk ingat takut semayang ni dah jadi pendek pula dah semayang Zuhur Asar. Tanyalah, semayang ni dah pendek ke ya Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, betul ke macam tu? Rasulullah tanya. Kan? Bila macam tu cakap pendek, terus Nabi sambung lagi 2 rakaat, itu boleh. Dan di hujungnya Nabi SAW sujud sahwi. Kerana buat benda lupa, kerana terlupa tadi. Jadi sama tadi, kalau dah 2 tadi silap, mana patut kita kena buat 4 lah, pasal kita ikut orang yang semayang tamam. Maka kita boleh teruskan semayang, masuk dalam semayang balik, dan hujungnya sunat kita sujud sahwi. Jadi kaedah dia tak boleh ikut orang yang semayang tamam. Jangan ikut walaupun di hujung last sekali. Hak kita ikut sama-sama takbir ni kita faham. Hak hujung tu kadang-kadang orang dia ada selalu tanya, kalau kita ikut dah 2 rakaat je Ustaz. Tok Imam ikut, Tok Imam semayang Zuhur 4, kita masuk di rakaat ketiga dah. Tok Imam bagi salam, sama-sama kita bagi salam. Tak boleh. Sebab apa? Sebab walaupun satu juzuk, satu bahagian semayang tamam kita ikut, kita kena tamam jadi 4. Itu jelas. Okey, seterusnya. Syarat yang ke-8-nya bahawa ada disertakan niat qasar dengan takbiratul ihram. Niat qasar ni mesti kena ada dalam takbiratul ihram, beza dengan niat jamak. Qasar mesti ada dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar, dalam takbiratul ihram tu kena niat sahaja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Kena ada kalimah 2 rakaat tadi. Mesti kena ada tu tadi dalam takbir. Kalau tak ada, sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat. Kena buat 4. Ataupun sahaja aku semayang fardu zuhur tak sebut berapa rakaat. Tak ada masalah sebab tak wajib pun sebut berapa rakaat. Bila kita nak qasar je wajib sebut. Jadi tak sebut berapa rakaat, semayang tu sah tapi kena semayang tamam. Kalimah qasar atau 2 rakaat kena sebut, kena hadir dalam hati ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, sahaja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Ataupun sahaja aku semayang fardu zuhur qasar. Ataupun sahaja aku semayang fardu zuhur dipendekkan. Qasar bahasa Arab, Melayu pendek. Boleh berlaku tuan-tuan semua. Sebab kita ni banyak cakap bahasa Arab. Banyak tuan-tuan semua. Bahasa Arab berlaku kita bercakap. Saat. Saat tu bahasa Arab. Sa'atun, saat. Kan? Seluar, sirwalun, bahasa Arab. Banyak tu. Kufiah, ni pun bahasa Arab. Jubbah bahasa Arab. Hak betul-betul Melayu kata ustaz saya dulu masa sekolah dulu lah. Dia kata betul-betul Melayu kita cakap ni, betul-betul kalimah Melayu. Tak ada campur bahasa lain. Budu, itu satu ya. Itu betul Melayu. Paku. Mungkinlah kan. Budu tu betul-betul Melayu. Tak ada campur lain. Qasar tuan-tuan semua bahasa Arab. Qasar. Melayunya pendek. Jadi tuan-tuan boleh berlaku. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat, boleh. Saja aku semayang fardu zuhur qasar, boleh. Saja aku semayang fardu zuhur dipendekkan, boleh. Ataupun saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat qasar, boleh berlaku. Nak gabung 2 pun boleh. Ala kulli hal mesti kena ada niat tu tadi dalam semayang, dalam takbir. Allah. Misal kata tak ada dalam takbir, Allahu Akbar, tak ada niat tadi 2 rakaat ataupun qasar ataupun semua tadi, maka wajib kita semayang tamam. Wajib kena semayang 4. Boleh berhenti ke tak? Tak boleh.
Allahu Akbar. Dah masuk semayang dah. Allah tak niat 2 rakaat. Boleh tak kita berhenti semayang semula? Haram hukumnya. Sebab apa? Sebab mana-mana ibadat wajib, bila dah masuk, tak boleh berhenti. Itu kaedah dia. Mana-mana ibadat wajib, bila masuk, tak boleh berhenti. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Jangan kamu batalkan amalan kamu, maksudnya amalan wajib kamu. Semayang wajib tuan-tuan semua. Tuan-tuan masuk dah. Allahu Akbar. Semayang fardu. Tuan-tuan tak boleh berhenti tengah-tengah jalan. Ya aku ni semayang berapa rakaat ni? 3 ke 4 ni. 3 ke 4 ni. Main 3 ke 4, 3 ke 4. Nabi dah ajar kaedah dia. Ada dalam syariat kita. Ajar 3, 4, 3, 4. Ambil bilangan sikit, 3. Tapi kita tak ikut kaedah syarak. Kita atas semayang semula lah. Dia pun lepas takbir semua. Allah. Oh syaitan tepuk tangan. Jaya juga aku sesatkan orang ni. Kita kata, tak apa aku semayang semula lah. Masa banyak. Aku bukan buat apa pun, kata dia. Tak ada sibuk lagi mana, kata dia. Semayang semula lah senang. Ya, kita kata senang. Tapi Allah Ta'ala larang. Wala tubtilu a'malakum. Dan jangan kamu batalkan amalan-amalanmu. Yang ini amalan-amalan wajib. Puasa sama juga kalau puasa qadha. Contoh isteri kita puasa qadha. Tengah hari, tengok sedap pula maruku ni. Dia pun makan maruku. Sedap pula maruku ni. Maruku di Bali punya. Ambil makan. Makan tu bukan kerana lapar, kerana sedap. Dia sengaja buka puasa, puasa wajib, qadha. Haram. Kena bagi tahu kat orang yang rumah tu. Kalau puasa sunat tak apa. Sedap pula laksa ni. Buka puasa, tak ada masalah, benda sunat. Benda wajib tak boleh. Dan ada 2 ibadat sunat yang tak boleh potong tengah jalan. Hak wajib memang tak boleh semua. Yang sunat tak bolehnya ialah haji dan umrah. Walaupun haji sunat. Haji kali kedua, umrah kali kedua, ketiga, keempat, kelima dia sunat. Umrah sekali seumur hidup wajib. Haji pun sekali seumur hidup wajib. Kita pergi umrah kali kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, berapa kali dah pergi umrah ni? Itu semua sunat. Tapi dah kita masuk dalam ihram, walaupun umrah sunat, tak boleh kita berhenti. Kita pergi di Tanaim, niat miqat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Masuk dalam ihram. Kita pun balik. Susah pula hari ni. Dia kata dia. Nak perhabis. Ramai pula lah orang duk tawaf tu. Sa'i pula ramai. Berhenti lah kata dia. Tak apa kot benda sunat. Dia pun buka kain ihram dia. Kan? Buka ihram tu tak apa lagi. Pergi bersama dengan isteri ke apa semua. Wallahualam. Haram hukumnya. Walaupun dia ibadat sunat. Sebab umrah dan haji, walaupun dia sunat, bila kita dah masuk, kita kena wajib habis. Tapi ibadat sunat lain tak apa. Tengah-tengah semayang sunat, orang panggil, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Boleh berhenti. Bahkan wajib kalau dipanggil oleh mak kita. Mak panggil, wajib. Sekiranya, kalau kita tak jawab, menyusahkan hati mak kita. Kita tak tengah semayang Tuhan, Allahu Akbar, mak panggil. Mat, oh mat, contoh. Kan, nama mat lah sebenarnya. Kan nama orang lain, kena orang lain pula. Kan, mat ni siapa-siapa boleh. Mat, oh mat. Kita tak jawab. Dan menyebabkan dia susah hati. Hukumnya haram. Sebab jawab panggilan mak tu wajib. Semayang duha tadi sunat. Dulu kala berlaku dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang lelaki nama dia Jurayj. Dia ahli ibadat. Dia ahli ibadat, tuan-tuan semua. Kuat ibadat. Satu hari mak dia pergi ke tempat ibadat dia, panggil dia. Jurayj, Jurayj. Dia tengah semayang. Dia kata, salati wa ummi. Semayang ke mak aku? Semayang ke mak aku? Nak jawab ke nak semayang? Dia pun terus semayang. Ini berpunca daripada dia kuat ibadat tapi tak ada ilmu. Lalu apa dia kata? Mak dia punya marah kat dia. Ini tak bagus juga. Tapi Allah Ta'ala nak buat apa pengajaran bagi kita. Mak dia angkat tangan doa ke Allah Ta'ala. Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Jurayj sehingga dia difitnah dengan pelacur. Ini mak dia doa. Doa mak tuan-tuan semua mustajab. Wali keramat hidup kita.
Tok guru ustaz ni belum tentu lagi. Kita rasa keramat tapi dia tak keramat pun. Tapi mak kita tentu confirm dalam hidup kita wali kita. Allah Ta'ala makbul doa mak. Maka difitnah dia. Apa jadi? Satu perempuan berzina dengan penggembala kambing. Lahir anak. Orang pergi tanya, ni anak siapa ni? Tanya perempuan tadi. Perempuan tadi kata, ni anak Juraish. Orang pun bawa. Perempuan tadi bawa dengan anak-anak sekali, pergi ke tempat Juraish. Dirobohkan tempat ibadat dia. Nak dibunuh Juraish tadi. Maka Juraish kata, tak apa, tunggu sekejap. Saya sembahyang 2 rakaat. Dia pun sembahyang, Allahu Akbar. Habis sembahyang 2 rakaat, dia pun tekan perut baby tadi. Man abuka? Budak, siapa ayah kau? Budak tadi walaupun masih kecil lagi, bayi lagi, budak kata, Ra'il ghanam. Tu penggembala kambing tu bapa aku. Ini karamah dia. Tak apalah dia wali. Kan? Di sudut yang lain. Karamah Juraish. Jadi apa? Kita biasa dengar kisah ni dalam dulu-dulu, zaman dulu-dulu. Sekarang kurang. Dulu zaman saya kecil-kecil dulu, orang baca kitab Mi'raj, Isra' Mi'raj. Kisah Isra' Mi'raj, 3 kanak-kanak ataupun bayi yang boleh bercakap ketika masih dalam buaian. Salah satunya ni bayi Juraish ni tadi. Sebab tu tuan-tuan semua, ibadat sunat kalau bertembung dengan ibadat wajib, benda wajib, kita kena dahulukan yang wajib. Jawab panggilan mak tadi itu wajib. Sekiranya menyusahkan dia kalau dia tak dijawab. Tapi jenis hak mak selalu memanggil itu tak apa. Mak kita ni dah tak apa nak sihat mana dah. Mungkin dah nyanyuk apa semua. Dia panggil mat, oh mat, mat, oh mat. Dah jadi wirid dia dah. Itu tak apa. Kalau tidak tak sembahyang sunat kita. Bawa Allahu Akbar, mat, oh mat, berhenti. Allah, mat, oh mat. Itu dah lah tu. Dia tidak menyusahkan dia. Dia dah jadi satu kebiasaan dia dah. Hak ni, hak wajib ni kalau menyusahkan dia. Sebab jawab panggilan mak ni wajib. Balik pada sini tuan-tuan semua. Bila kita dah masuk ibadat wajib, Allahu Akbar, kita tak boleh berhenti. Haram hukumnya berhenti. Semayang, tengah semayang berhenti tak boleh. Puasa wajib, tengah-tengah puasa berhenti tak boleh. Mana-mana ibadat wajib, itu kaedah dia. Jadi apabila kita tak niat dah dalam takbiratul ihram tadi, maka apa kita nak buat? Kita kena teruskan sembahyang 4 rakaat. Tak boleh sembahyang 2. Sebab tak ada dalam takbiratul ihram. Tak ada dalam Allahu Akbar, tak ada niat qasar. Baik, seterusnya. Yang ke-9, mengetahui ia dengan harus qasar. Dia kena tahu bahawasanya qasar ni boleh. Dalam syariat kita ada hukum qasar. Dia tak boleh main ikut je. Tengok orang sembahyang qasar, dia pun qasar. Sembahyang 2, entahlah aku tengok orang sebelah sembahyang 2 jugalah kot. Itu makna dia tak pernah belajar bahawasanya qasar ni boleh untuk orang yang musafir. Yang ni tak boleh. Tak sah qasar tadi. Itu jarang berlakulah. Yang ke-10, syarat yang ke-10, bahawa mengetahui ia akan kaifiat qasar. Dia kena belajar cara qasar. Maknanya orang yang tak belajar qasar, tiba-tiba dia nak buat qasar, tak sah. Ini payahlah ni. Dia tak pernah belajar pun, dia tak pernah belajar, tak pernah baca pun kitab. Macam mana cara nak qasar, niat apa semua, tiba-tiba dia pergi qasar. Maksudnya tak cukup syarat yang ke-10 ni. Dia tidak mengetahui kaifiat, cara sembahyang qasar tu macam mana. Ibadat ni tuan-tuan semua, nak masuk buat, kita kena belajar. Al-ilmu qabla al-amali. Kata ulama, ilmu itu sebelum daripada amal. Siapa yang buat amal tanpa ilmu, maka banyaklah sesatnya dan salahnya. Tengok macam Juraish tadilah. Dia buat amal rajin tapi tak ada ilmu. Itu jadi masalah lah. Jadi kalaulah dia ada ilmu, maka tidak kebarangkalian besar, dia tidak akan didoa oleh mak dia. Tapi kisah tadi memberi kita beberapa pengajaran. Itu antara pengajaran lain selain daripada itu ialah kita sebagai ibu dan bapa kena jaga mulut. Mulut kita ni amat berbisa kepada anak-anak. Orang tua-tua dulu, sebab itu dia sebut anak bertuah.
Dia marah, dia sebut anak bertuah. Dia tak kata anak celaka. Kata ke anak ni tak boleh, contoh. Suami isteri kurang sikit, tak apa. Bukan tak apa, boleh lah. Tak ada. Kalau kata engkau ni katak, tak adalah jadi katak kat bini tadi. Tapi kalau anak, tuan-tuan semua bahaya. Silap bulan jadi katak betul budak tu. Kan? Tengok jadi katak. Sebab apa? Sebab mulut mak ayah ni dia masin. Mulut mak ayah ni mulut masin. Allah. Kena jaga betul-betul lah. Baik, seterusnya di situ. Ke-11, hendak melalui ia dengan segala tempat yang didiami orang yang pada tempat yang dimula safarnya. Hendak melalui ia dengan segala tempat yang didiami orang yang pada tempat yang dimula safarnya. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan semua, kalau kita tengok kepada suasana kita di bandar sekarang ni, agak payah nak qasar. Kalau ikut asal mazhab Syafi'i, payah nak qasar. Sebab syarat yang 11 dia kata hendaklah melalui ia dengan segala tempat yang didiami orang yang pada tempat yang dimulai safar. Kita duduk di Taman Selayar BBS fasa 2 ini, tuan-tuan semua. Di manakah tempat yang tidak didiami orang kalau kita nak pergi ke selatan, contoh? Kita nak pergi ke Johor. Kita lalu masuk. Di mana tempat tak ada orang? Kosong, tanah lapang. Kat mana? Sungai Besi. Ada tanah lapang luas? Ada? Ada, tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan nak balik Kelantan, kalau balik Kelantan tu, lepas daripada nak masuk tu Karak tu. Lepas tu ada kiri kanan kosong, hutan. Di situ barulah dikira keluar kawasan. Selagi tak keluar sampai di situ, dia kira kita masih dalam kawasan. Sebab sempadan mengikut mazhab Syafi'i, ini cerita mazhab Syafi'i dulu, lepas ni saya sebutlah pandangan ulama masa kini. Sempadan kawasan kita pertama dikira dengan kota bagi negara yang berkota. Macam dulu-dulu ada kota, tuan-tuan semua. Kalau pergi Palestin ada lagi kota Palestin, di Palestin ada kota lagi. Kesan peninggalan. Yang dulu bangunan kota, sebab dulu-dulu orang berperang guna darat. Kuda, anak panah. Jadi kota ni penting. Sebab sebelum masuk dalam kota, masuk dalam kawasan kampung tu, dia kena melepasi kota dulu. Sekarang orang tak buat kota, tuan-tuan semua, tak ada pedah. Sebab orang tak perang sangat ke bawah. Buat kota tinggi macam mana pun, jatuh, tuan-tuan semua. Buang masa je buat kota. Maka kota tak ada. Di Selangor ni mana ada kota Selangor? Ada kota? Tak ada. Selayang pun tak ada kota. Dulu setiap kampung ada kota. Kota. Setiap bandar kota. Maka keluar daripada kota itu, boleh jamak qasar. Walaupun rumah kita, katalah, ni rumah kita, kota belakang ni. Ni tiang, ni dinding ni. Kita keluar je belakang tu, dah boleh qasar dah. Sebab sempadan dia, tuan-tuan semua. Kalau orang duduk jauh, dia duduk sana, sempadan kota sini. Jauh. Katalah kota tu luas. 20 km, dia duduk hujung belah sana. Pintu kota belah sini. 20 km tak boleh qasar lagi. Sebab dia belum keluar kawasan. Itu penanda kawasan yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Kalau tak ada kota, maka parit yang mengelilingi. Itu pun sistem perang dulu juga. Macam perang Khandak, perang Rasulullah. Parit penting. Kerana orang berkuda tak boleh nak serang. Sekarang orang tak buat parit. Nak buat apa parit? Orang boleh serang ke atas, tuan-tuan semua. Bahkan kod satelit tu. Kita tak tahu. Sudah bom meletup, tuan-tuan. Daripada satelit tu, tuan-tuan, senjata. Tak ada juga parit. Maka kalau tak ada parit, kata dia, kena melepasi kawasan perumahan. Imran dalam bahasa Arab. Maknanya kawasan rumah. Jadi sekarang ni rumah-rumah kita ni ini apa benda? Dunia sekarang ni di bandar ni rumahnya bersambung. Tak ada kawasan yang kosong lapang. Kalau saya nak balik Kelantan, kalau ikut mazhab Syafi'i ini yang sebenarnya, maka saya boleh qasar apabila melepasi tol Gombak, depan sikit lagi tu,
Kiri pun kosong, kawasan hutan, kanan pun kosong, di situ baru boleh jamak qasar. Kalau saya duduk keluar di sini dalam taman lagi tak boleh, keluar Masjid Sungai Tua pun lagi tak boleh juga, Masjid Amaniyah tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak dikira keluar daripada kawasan sempadan lagi. Tak kisah, dia tak pakai nama-nama. Dia kira tu perumahan. Ini asal mazhab Syafi'i. Itu, dengar dulu, tak ambil. Apa benda? Oleh kerana nak ikut mazhab Syafi'i ini sukar di zaman ini, bukan kata di Malaysia, bahkan di negara-negara Arab sekalipun, rumah-rumah itu dah bersambung-sambung tuan-tuan semua. Kata ulama-ulama masa kini, mu'asirin, contohnya Dr. Mustafa Al-Bugha, dalam kitab ni Ifadatul Raghibin Syarah Minhajut Talibin, dia kata boleh dipakai sempadan yang telah disempadankan oleh kerajaan. Kerana hari ini kita tidak lagi menggunakan kota. Tak ada dah kota. Mana ada negara berkota sekarang? Kalau ada pun sekadar tinggalan sejarah gitu je. Maka oleh itu kita bolehlah guna yang macam Wak sebut tadi, sempadan-sempadan daerah ataupun sempadan mukim. Kita sekarang ni katalah Selayang ni duduk dalam qaryah Sungai Tua ataupun mukim Sungai Tua. Keluar sempadan mukim bolehlah. Walaupun masih ada rumah-rumah. Tapi dalam keluar kat taman, keluar barakat tu tak boleh lagi. Nak jamak qasar di depan kedai barakat tak boleh. Kena pergi keluar sempadan mukim kita. Mukim. Kalau sini dipanggil qaryah, kalau Kelantan mukim. Sini mukim lebih besar. Dia Kelantan dia panggil mukim. Kemudian daerah, kemudian jajahan. Sini qaryah, mukim, daerah. Macam tu kan? Jadi kita ambil sempadan qaryah Sungai Tua. Kat mana? Sampai Masjid Amaniyah kok. Qaryah itu dah masuk qaryah lain dah. Jambatan? Jambatan silang tu. Itu lepas tu boleh lah. Situ baru boleh jamak qasar. Tuan-tuan jangan jamak qasar awal. Bila balik nanti, tak boleh jamak qasar pun, masuk situ. Kalau nak jamak qasar sebelum sampai situ. Wak sebut tadi sepadan. Saya tak cek lagi. Ya kot Wak orang lama. Sepadan mukim kita. Jadi kalau kita balik daripada Johor katalah, kita belum lagi semayang Zuhur dengan Asar. Belum lagi tuan-tuan. Sekarang dalam waktu Asar dah. Kalau kita nak jamak qasar, sebelum masuk tu. Kalau dah masuk, dia di qadha dah. Jangan sampai rumah baru nak sembahyang. Dia di qadha. Belum masuk sempadan tu boleh. Kena cek lah. Tengok sempadan dalam peta macam mana. Saya pun tak apa mahir sangat. Tapi kalau ikut asal mazhab Syafi'i, inilah syarat yang ke sebelah ni. Mesti hendaklah melalui ia dengan segala tempat yang didiami orang. Mana bangunan-bangunan yang didiami orang kena lalu, kena tinggal semua. Yang didiami orang pada tempat yang dimula safarnya. Situlah tempat bermula safarnya. Musafir dia dikira di situ. Kalau nak ukur jarak pun di situ. Bukan ukur jarak daripada rumah kita. Bila kita nak tahu jarak kita boleh safar, boleh qasar atau tidak, cukup tak 81 kilo tu, kita kena start kira jarak tu daripada sempadan tu, bukan daripada rumah kita. Buka wish bukan daripada rumah kita, buka wish daripada situ. Tak apa. Yang penting kawasan mukim kita. Bukan kata wilayah Selangor dah. Kawasan permukiman kita. Kita bermukim di kawasan mana? Keluar sempadan tu okey lah. Lepas tu masuk ke Selangor balik tu negeri pada takrif politika sekarang, pentadbiran sekarang, bukan zaman Rasulullah gitu tak. Tak boleh
Sebab tu kawasan mukim kita. Kira daripada Gombak ni, sebab kita lalu rumah kita. Tak boleh kira daripada Arkib. Tapi dekat je Arkib ke sini. Jadi kalau nak pergi Pantai Timur tak menjejaskan lah. Tak menjejas kilometer tu. Dia jejasnya cukup-cukup 81, 82. Tolak 16, tu terjejas. Kan? Dia kalau ikut sempadan ni, kita nak panggil ni, kalau lebih tepatnya lah mukim. Korea ni tak ada bala polis. Tak ada pejabat penghulu. Yang ada pejabat penghulu mukim kan? Bala polis satu-satu mungkin. Mana ada struktur pentadbiran lah. Macam duduk dalam satu kota lah. Dalam kota tu ada apa? Kota dalam tengok cerita-cerita lama dulu. King Arthur ke apa semua. Dalam kota berapa? Ada king, ada raja. Ada pusat pentadbiran dia apa semua. Mana sekurang-kurangnya adalah benda tu tadi. Ada polis, ada penghulu, ada apa. Tepatnya mukim lah. Kalau bulan lepas mukim kan? Kita mukim apa? Mukim Batu Muda. Jauh lah mukim. Sepadan mukim Batu Muda lah. Itu cara dia. Kena faham ni. Sebab kita nak tentukan sempadan tu kadang-kadang silap tempat. Ramai orang di Masjid Sungai Tua tu dia ada jamak qasar. Mana boleh? Tak boleh. Tak keluar sempadan lagi. Dia jamak qasar boleh buat di luar sempadan. Kita tak keluar sempadan, tak dipanggil musafir lagi. Sempadan tu di mana ukur? Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Ada mazhab yang di rumah boleh jamak dah. Boleh qasar, di rumah boleh jamak qasar dah. Itu tak boleh nak kira mana lah. Itu mazhab lain lah. Kalau mazhab Syiah, jamak hari-hari, itu lagi canggih dah. Hari-hari jamak. Hujan boleh jamak nanti sampai bab dia. Jamakkan hujan. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi syarat dia di surau. Surau atau masjid. Jamak takdim saja. Jadi tuan-tuan semua kena faham. Memang ada pendapat ulama yang kata boleh qasar, boleh jamak di rumah. Tapi itu bukan pendapat mazhab kita Imam Syafi'i yang kita amalkan. Mazhab Syafi'i mesti buat di luar sempadan. Jadi nak tentukan sempadan tu. Jadi kalau ikut mazhab, kalau guru saya daripada Yaman, memang dia kata tak boleh jamak. Tak boleh qasar, melainkan begitu. Dia pergi ke Jakarta, dia tak jamak, tak qasar. Sebab dia memang pakai betul. Jakarta ni tuan-tuan semua sambung. Tak ada ruang kosong. Siapa pernah pergi Jakarta tahu? Dia sambung. Dah berpuluh-puluh kilo dah berjalan, tak jamak lagi. Kita mungkin satu hari nanti kalau pergi ke selatan memang jauh. Kalau ke Pantai Timur senang sikit. Ke Arak tu dah okey dah. Pantai Timur cari tak ada. Sikit lagi orang buat bangunan bersambung-sambung lagi tak boleh jamak lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, bila bersambung-sambung bangunan tak boleh jamak. Jadi ulama-ulama Yaman, tuan-tuan semua, kita ni pun masuk Islam kita dibawa oleh ulama-ulama daripada Yaman. Sebab tu kita ni mazhab Syafi'i. Orang Yaman yang Islamkan kita. Datang ke pelabuhan di Singapura dan sebagainya. Sebab tu Pak Said, Habib apa semua banyak di Johor dan Singapura. Kenapa? Kerana Islam yang datang daripada Hadramaut. Jadi mereka bawa mazhab Syafi'i dan kita bermazhab Syafi'i. Jadi mereka ulama guru saya daripada Yaman tetap memang gitu. Dia orang tak jamak. Dia pakai betul kita. Dia tak pakai ulama-ulama contemporary tak pakai. Tapi kita susahlah. Kita memang pantang nak jamak aja kerja. Kalau boleh nak jamak daripada rumah lagi kan. Jadi ada juga pendapat ulama yang kata boleh macam tu. Tapi kena kira sempadan yang disepadankan oleh kerajaan. Taklid. Taklid mazhab lain ni susah sikit. Berlapis-lapis. Jadi talfik. Jadi susah. Jadi bertindang-tindang. Jadi dia bertindang-tindang. Jadi susah lah. Tapi boleh tadi yang kata sempadan mukim tadi boleh. Itu dikira ulama mazhab Syafi'i juga. Syekh Mustafa Al-Bora tu ulama mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i masa kini. Dia pengarang kitab Fiqh Manhaji. Ada lagi dia di Syria. Ya, kejap.
Boleh, tak ada masalah. Kita kita nak jamak qasar kat luar. Kalau kita balik kena sembahyang dalam waktu kan. Kita mau relax dulu, makan mi dulu kat masjid wilayah, kat rojak dulu apa semua. Masuk maghrib, kita pun sembahyang maghrib, lepas tu boleh jamak tu dengan isyak. Sampai rumah tak payah sembahyang dah. Tapi kalau kita masuk dulu dalam sepadan, masuk maghrib, sembahyang maghrib, lepas isyak kena sembahyang dalam waktu dia. Boleh, tak ada masalah. Duduk dulu, tidur-tidur dulu kat masjid wilayah. Makan-makan mi dulu. Boleh, insya-Allah. Lawak ni lewat ni, nanti marah. Okey Hmm. Dia bagi salam. Boleh. Boleh. Kita boleh ikut qasar, dia sembahyang qasar asar, kita boleh sembahyang zuhur. Ataupun kita sembahyang asar pun tak ada. Tapi kalau jamak takdim dia tak boleh, dia kena tertib, kena sembahyang zuhur dulu. Dia sembahyang asar, kita sembahyang zuhur, tak ada masalah. Yang penting dia qasar juga, itu je yang pentingnya. Dan kita pun tahu dia musafir. Kalau kita tak tahu tak boleh. InsyaAllah tuan-tuan semua. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.